3 di dalam kita membincangkan tentang 62 amal soleh yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang amal-amal itu laluannya adalah untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna dengan rahmat Allah, Allah bagi banyak jalan. Allah tidak hanya memberi satu jalan, tetapi Allah memberi berpuluh-puluh jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah melalui rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Jadi pada pagi ini kita akan sambung amalan yang ke-6. Bermakna kita telah selesai 5 amal pembuka pintu syurga. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada amal yang ke-6. Sesiapa yang memiliki buku 62 amal pembuka pintu syurga, sila buka pada muka surat 24. Okey, siapa ada buku dia boleh rujuk muka surat nombor 24 sehinggalah muka surat 34. Baik, siapa yang tiada buku, tuan-tuan lihat nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sama saja maklumat itu di dalam buku, bahkan ada beberapa maklumat tambahan yang tidak ada di dalam buku. Jadi sesiapa yang ada buku, maka perlulah mencatat beberapa maklumat tambahan sepanjang kita menjelaskan tentang amal-amal ini. Jadi amal yang ke-6 adalah amal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kelima dulu, kita membaca Al-Quran. Kita sedia maklum membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal. Jadi kalau orang tanya apakah zikir yang paling afdal, jawapannya adalah membaca Al-Quran. Selain daripada membaca Al-Quran, ada zikir-zikir lain yang Allah berikan ganjaran yang banyak. Maka yang zikir-zikir selain daripada Al-Quran itulah yang kita nak ulas pada amalan yang ke-6 ini. Lepas tu tajuknya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ke-6 ni semua orang boleh buat. Senang, mudah nak hafal, senang sangat. Jadi marilah kita rebut, kita ambil peluang dengan amalan ke-6 ini yang boleh membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, okey. Untuk tajuk zikir ini, untuk tajuk zikir kepada Allah, di dalam buku ini penulis telah membahagikan kepada 2 jenis zikir. Okey. Yang tajuk zikir amalan ke-6 ni sebenarnya dia dibahagikan kepada 2 jenis. 2 jenis zikir. 2 jenis tu apa? Jenis yang pertama, pembahagian yang pertama adalah zikir yang tidak terikat kepada waktu, zikir yang tidak terikat kepada tempat. Itu adalah bahagian pertama. Sebab tu kalau kita belajar bab zikir, dia akan ada 2 bahagian. Bahagian pertama dipanggil zikir secara mutlak. Zikir secara mutlak. Mutlak bermaksud zikir yang kita boleh baca bila-bila. Dia tidak terikat. Dia tidak terikat kepada tempat, dia tidak terikat kepada waktu. Boleh baca bila-bila. Pagi boleh, petang boleh, bila-bila boleh. Dan berada di mana pun boleh baca. Itu dipanggil zikir yang dikaitkan dengan tidak terikat dengan tempat dan waktu. Dia panggil zikir secara mutlak. Siapa ada buku muka surat 24, dia boleh rujuk pada muka surat pada perenggan yang kedua. Itu bahagian pertama. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua adalah zikir secara muqayyad. Muqayyad maksud dia adalah ada sesetengah zikir dia dikaitkan. Muqayyad ni maksudnya yang dikaitkan dengan tempat
dikaitkan dengan masa dan waktu yang tertentu. Itu dipanggil zikir secara muqayyad. Dalam buku ini, penulis ni dia bawa dua bahagian itu. Dia bawa zikir, hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan kalau baca zikir ini Allah bagi laluannya ke syurga. Maka zikir-zikir itu, hadis-hadis tentang zikir itu dibahagikan kepada dua. Ada hadis-hadis yang menyebut secara umum, tidak terikat pada waktu dan tempat. Ada zikir-zikir dia terikat pada waktu dan tempat. Ini semua ada di dalam buku ini. Jadi kita terus kepada zikir yang dia tidak terikat kepada tempat, tidak terikat kepada waktu. Bila-bila boleh baca. Okey, inilah kita nak belajar yang pertama. Okey. Zikir yang tidak terikat kepada tempat dan waktu ini disebut secara mutlak. Kerana eja bahasa Arab mutlak tu mim, ta, lam, qaf. Mutlak. Mutlak ni maksudnya dia tak terikat lah. Dia tak terikat pada waktu dan masa. Kena jelas terlebih dahulu yang perkara ini. Okey. Dalam buku ini, penulis ini, beliau telah mendatangkan, telah berkongsi kepada kita ada 3 hadis. Ada 3 hadis dari Nabi SAW yang zikir-zikir tak terikat pada tempat ini. Jika kita amal dia, kita faham kita amal dia, Allah bawa kita laluan ke syurga. Ada 3 hadis. Okey. Ketiga-tiga hadis yang kita akan belajar sekejap lagi, ketiga-tiga hadis ini sebenarnya ia berkisarkan, ia bersangkut paut dengan zikir yang kita selalu sebut tentang zikir yang 4 ta ataupun 4 ti. 4 ti itu, ti pertama macam tasbih, ti dua tahmid, ti tiga takbir, ti empat tahlil. Ataupun kalau kita nak ambil ejaan Arab dia adalah 4 ta. Tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil. Itu kalimah yang orang saya sebutlah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir tu. So zikir-zikir yang kita nak sebut bahagian pertama itu adalah zikir yang 4 kalimah zikir yang dia boleh baca bila-bila saja. Tetapi ada zikir-zikir ini jika betul diamalkan, Allah bawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana zikir ini dia akan mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita terus pergi kepada hadis yang pertama, muka surat 24 bagi sesiapa yang memiliki buku. Okey, kita pergi pada hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama ni adalah hadis yang datangnya riwayat ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi hadis yang tuan-tuan nampak di depan skrin ni, hadis pertama ni, muka surat nombor 24 bagi siapa yang ada buku. Hadis ini adalah hadis yang riwayatnya datang daripada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya ini adalah hadis Nabi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, laqitu lailata usriya bi Ibrahim faqala ya Muhammadu aqri ummataka minni as-salama wa akhbirhum. Okay, kalau kita tengok terjemahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertemu dengan Ibrahim alaihi salam. Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana? Pada malam Isra dan Mi'raj. Kalau kita tahu Isra Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana di langit yang ketujuh lah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Okey. Lepas tu
katakan kepada mereka, beritahu kepada umat engkau, katakan kepada mereka, katakan apa? Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim mengatakan, annal jannata tayyibatul turbati azabatul ma. Dia kata, Muhammad, engkau bagi tahu dekat umat-umat engkau, bagi tahu pada mereka, sesungguhnya syurga ini, dia mempunyai tanah yang baik dan air yang tawar. Tanah yang baik dan air yang segar. Air apa? Tanah yang baik dan air yang segar, air yang fresh lah. Okay, air yang tawar. Kemudian Nabi Ibrahim dia sambung lagi. Lepas tu dia kata wa annaha qi'anun. Dia kata syurga tu ia merupakan, dia mempunyai hamparan tanah yang datar, yang tidak ada tanaman. Maknanya Nabi Ibrahim dia sebut, dia kata, wahai Muhammad, engkau beritahu kepada umat engkau bahawa syurga ni, tanah dia subur sangat, dia kata. Airnya tawar. Tawar kita jangan faham tawar macam kita rasa air tu untuk tawar. Tapi ni dia ada kaitan tentang menanam. Sebab orang tak akan siram guna air laut, guna air yang tawar. Jadi air paip kan contoh. Jadi Nabi Ibrahim kata dia punya hamparan tanah dia pula, Masya Allah, dia kata datar, tidak ada tanaman. Okey, tuan-tuan kena faham kalau baca ulasan hadis, syurga ni sebenarnya dia ada pohon-pohon, dia ada tanaman. Maksud dia adalah, maksud Nabi Ibrahim ni adalah, Nabi Ibrahim nak sebut bahawa dia kata tak ada tanaman tu bukanlah menafikan tidak ada pohon-pohon di dalamnya. Tetapi Nabi Ibrahim nak kata ada luas lagi tanah yang boleh untuk ditanam. Lepas tu Nabi Ibrahim pun disebut, dia kata dan dia kata dalam hadis tu dia kata wa anna ghirasaha, dan dia kata ia akan menumbuhkan tanaman dalam syurga itu. Dia kata apa? Dia kata adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya Nabi Ibrahim dia beritahu pada kita adalah nanti dalam syurga, kalau nak tanam, kita nak bagi syurga kita tu landscape dia cantik, ada pohon-pohon, pokok-pokok dalam syurga tu kan, maka dia kata boleh tanam, nak tumbuhkan pokok-pokok dalam syurga tu, tanahnya subur tadi, dia kata dengan umat engkau itu mengucapkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi daripada hadis ni, di mana kata dapat masuk syurga? Kita tak jumpalah hadis ni sebut masuk ke dalam syurga, tetapi kita telah menanam pohon-pohon, pokok-pokok di dalam syurga. Apabila kita dah tanam pokok-pokok di dalam syurga, membawa makna kita akan masuk ke dalam syurga lah. Cuma yang membezakan bagaimana nak cantikkan tanam-tanaman pohon-pohon itu, dia bergantung kepada kita sejauh mana kita banyak bertasbih, bertakbir, bertahmid dan juga bertahlil. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa kalimah, siapa yang perbanyakkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dia akan menanam pohon-pohon, maknanya dia telah tanam pokok dalam syurga, telah tanam pokok dalam syurga. Itu maksud hadis ini. Okay, ini hadis yang pertama. Hadis ini, kalau nak tengok sumber riwayat siapa, dalam nota kaki, siapa ada buku dia boleh tengoklah pada muka surat nombor 25, nota kaki nombor 30 tu, hadis ini adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Dan hadis ini sebenarnya darjatnya adalah hasan. Maknanya dia bukan lemah, dia bukan dhaif. Maknanya hadis ini hadis hasan. Maksudnya kuat, boleh dijadikan sebagai hujah. Baik, kita ambil hadis pertama. Okey, kita pergi kepada hadis kedua. Hadis kedua, kalau tadi datangnya daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis yang kedua daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ni sahabat lain pula yang diriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir pun kata, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okey, Nabi sabda apa? Nabi kata man qala, sesiapa yang mengucapkan
ucap apa? Subhanallahil azimi wa bihamdi. Okey, maksudnya ini adalah kalimah tasbih, tapi kalimah tasbih yang diiringi dengan tahmid. Ini dipanggil tasbih yang diiringi dengan tahmid. Jadi Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, Al-Azimi, yang Maha Agung, wa bihamdihi, dengan segala kepujian, maka apa yang Allah akan buat kepadanya? Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka akan ditanamkan bagi pengucap itu satu pohon kurma di dalam syurga. Hadis ini hadis riwayat Al-Imamu, hadis ini ada hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu At-Tirmizi. Hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jelas dekat sini, rupa-rupanya Allah bagi peluang kita masuk ke dalam syurga dengan kita tanam pokok-pokok di dalam syurga tu. Nanti kalau kita masuk syurga dengan rahmat Allah, kita akan dapati syurga kita penuh, landscape dia cantik. Kenapa? Kerana ada pohon-pohon di dalam syurga yang telah kita tanam melalui zikir-zikir. Antaranya kalau kita tengok hadis ini adalah orang yang banyak bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis nombor 2. Hadis yang ketiga, dalam buku muka surat nombor 25, hadis ketiga adalah hadis datangnya daripada sahabat lain pula. Hadis ketiga ni yang meriwayatkan hadis ni adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata suatu hari, dia kata, yang ni saya tak tulislah terjemah yang satu hari tu. Maksudnya hadis ni sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, dia cerita pada kita sebenarnya hadis ni ketika tu dia sedang bercucuk tanam. Dia sedang menanam sesuatu. Rupanya Abu Hurairah ni kita selalu dengar dia tu adalah bapa kucing. Abu Hurairah kan sahabat yang suka membela kucing. Jadi dia panggil Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah ni dia juga boleh bercucuk tanam. Maka ketika dia tanam sesuatu tu, Nabi lalu dekat dia. Lalu ketika mana Nabi lalu dekat Abu Hurairah, Nabi berhenti sekejap, Nabi tegur Abu Hurairah tu. Nabi tegur apa? Nabi tanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, man ladzi taghrisu? Nabi kata, apa yang kau sedang tanam tu? Nabi tanya. Maka Abu Hurairah kata, qultu, aku pun jawablah. Dia kata, ghirasan li. Dia kata, aku tanam sebuah tanaman. Cuma hadis ni tidak sebut tanam apa. Cuma Abu Hurairah jawablah, aku sedang menanamlah ya Rasulullah. Lepas tu Nabi SAW melanjutkan lagi pertanyaan dia. Nabi nak sampaikan maklumat. Apa Nabi nak sampaikan? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ala adulluka ala ghirasin khairil laka min hadha. Nabi kata kepada Abu Hurairah, engkau nak tak? Dia kata, aku tunjukkan kepada engkau, aku beritahu kepada engkau, aku tunjukkan kepada engkau tanaman yang lebih baik daripada apa yang kau tanam sekarang ni. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila Nabi mengusulkan satu usul yang sangat baik, kan? Maka Abu Hurairah jawab apa? Dia kata, bala ya Rasulullah. Dia kata, of course ya Rasulullah. Sudah tentu ya Rasulullah. Aku nak tahu Rasulullah. Kau tunjukkanlah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, engkau ucapkanlah. Dia kata, engkau katakanlah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi kata, apa kelebihan dia? Nabi mengatakan, yughras laka bikulli wahidin syajaratun fil jannah. Nabi kata, nescaya engkau akan ditanamkan
sebuah pohon di dalam syurga dari setiap kalimah itu. Dari setiap kalimah tersebut. Maksudnya, baca subhanallah, Allah akan tanam pokok. Baca lagi, Allah akan tanam pokok. Maknanya, setiap kali membaca zikir-zikir ini, yang zikir yang tasbih, tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, baca takbir Allahu akbar, baca tahlil la ilaha illallah, Allah akan menanam setiap kali baca zikir-zikir itu pohon-pohon di dalam syurga. Hadis yang kita baca yang ketiga ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, dalam sunan Ibnu Majah. Dan sanad hadis ini dihasankan oleh Al-Imamu Al-Busairi dalam Misbahuz Zujajah. Okey. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Okey, selesai tuan-tuan? Faham 3 hadis ni? Maksud dia zikir ni kita tak perlu nak terikat dengan masa. Bila-bila saja boleh. Sambil nak baring boleh, sambil duduk boleh, sambil berjalan boleh, sambil memandu boleh, sambil tunggu bas boleh, sambil tunggu Grab pun boleh kan, sambil tunggu kawan-kawan boleh, mana-mana saja boleh. Kecuali dalam tandas lah yang tak bolehnya. Boleh baca bila-bila. Nak baca berapa kali? Hadis ni tidak mengkaitkan beberapa kali. Walaupun baca sekali saja, Allah akan tanamkan pohon-pohon di dalam syurga. Rahmatnya Allah kepada kita nak beri kita masuk syurga dengan amalan zikir. Okey, selesai 3 hadis yang menyebutkan tentang zikir 4 kalimah tadi. Allah Ta'ala akan menanamkan pokok-pokok, pohon-pohon di dalam syurga. Antara pohon-pohon itu adalah pohon tamar. Kita jangan kita nak bandingkan pohon tamar yang ada sekarang dengan ada dalam syurga. Jawapan dia memang tidak sama. Baik, selesai 3 hadis ni, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Okey. Hadis yang berikutnya yang kita nak paparkan ini, yang kita nak belajar adalah hadis-hadis pembahagian zikir yang kedua. Masih ingat lagi kita sebut sebelum ni, zikir kedua ni adalah zikir yang berbentuk dia terikat, dia tertakluk kepada masa dan tempat. Jadi kita nak masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni, ada zikir-zikir yang Nabi sebut pada waktu dan tempat kena baca. Dalam buku ini, penulis ini telah berkongsi kepada kita ada lima tempat, maksudnya ada 5 jenis zikir yang dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tempat. Salah satunya, kalau kita tengok di nota di depan ni, salah satunya adalah ada zikir yang dikaitkan dibaca selepas solat fardu. Dibaca selepas solat fardu, maknanya waktu kita berwirid lepas bagi salam tu, ada zikir-zikir tertentu, kalau dibaca Allah berikan nikmatnya boleh masuk ke dalam syurga. Dan ada zikir-zikir yang dibaca sebelum kita tidur di waktu malam. Maknanya zikir yang kita nak baca ni, dia terikat baca pada, bukan tak boleh baca bukan tak boleh baca bila-bila, tapi yang Nabi kaitkan adalah selepas solat fardu. Bacalah zikir ni. Rahmat Allah, Allah bagi syurga nanti. Lepas tu kalau sebelum tidur, bacalah zikir ini. Nanti Allah beri rahmatnya dengan masuk ke dalam syurga. Okay, itu adalah yang pertama dulu yang kita akan bincangkan. Okey. Untuk yang pertama ni, zikir selepas solat dengan zikir selepas solat fardu dengan zikir sebelum tidur, penulis buku ini beliau telah menulis di dalam kitab ini 2 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam bab yang zikir selepas solat fardu dengan sebelum tidur ni, ada 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Allah memberikan laluan ke syurga dia. Okey, ada 2 hadis. Okey, kena jelas dulu maklumat ini.
Okey, hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama, kalau dalam buku, kena buka pada muka surat nombor 26 dengan muka surat nombor 27. 26 dan muka surat nombor 27. Okey. Hadis ni agak panjang. Okey, saya datangkan juga matan hadis dalam bahasa Arabnya. Okey, tapi kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Okey, terjemahan hadis muka surat nombor 27 bagi siapa yang mempunyai buku. Baik. Hadis yang pertama ini adalah datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni dia kata dia cerita pada kita. Abu Hurairah ni dia cerita pada kita macam mana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang. Okey, kalau kita baca hadis ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata ja'al fuqara'u ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kejap saya macam saya macam tertinggal. Okey. Saya tertinggal sedikit dia punya terjemahan dia, tapi tak sikit je. Macam ni. Okey. Dia punya terjemahan dia macam ni. Abu Hurairah dia kata macam ni. Dia kata orang-orang fakir maksudnya ada sahabat-sahabat yang miskin, sahabat yang fakir ada sahabat yang miskin sebab masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang orang-orang yang masuk Islam ni sebenarnya adalah ramai di kalangan orang miskin. Orang yang tak ada harta masuk ke dalam Islam. Maka sahabat-sahabat Nabi, mereka yang miskin-miskin ni, mereka datanglah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang jumpa Nabi untuk apa? Adakah dia minta harta? Kita tengok macam mana para sahabat ni jumpa Nabi, dia minta apa? Waktu dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi. Mereka meluahkan perasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata apa? Mereka mengatakan bahawa zahaba ahlu duthuri min amwali bidarajatil ula. Mereka kata ya Rasulullah, dia kata para ahli duthur. Ahli duthur ni adalah istilah bagi orang-orang yang kaya yang banyak harta. Itu dipanggil ahli duthur. Dalam bahasa Arab kalau kita tengok dekat depan nota yang Arab tu, kita akan jumpa yang perkataan ahli duthur. Dal, sin, dal, tha, huruf tha dan huruf waw, ra tu, ahli duthur. Jadi ahli duthur ni adalah istilah panggilan bagi orang-orang yang kaya. Jadi orang yang miskin ni, dia meluahkan perasaan kepada Nabi, dia kata orang-orang kaya ni, dia kata para ahli duthur ni, dia kata mereka ni telah membawa darjat yang tinggi. Darjat yang tinggi ni membawa maksud juga mereka ni banyak buat pahala, dia kata. Mereka ni membawa darjat yang tinggi. Mereka dah buat banyak apa pahala-pahala yang boleh meningkatkan amal ke syurga ni. Dan mereka berada dalam kenikmatan yang abadi. Maksudnya para sahabat ni, sahabat yang miskin ni, mereka telah melihat orang-orang kaya ni kan, dahlah banyak duit. Dia kata dahlah banyak duit. Lepas tu mereka ni pula boleh buat amal-amal soleh. Mereka dah lawan kami. Sebenarnya para sahabat ni dia mengadu kerana orang-orang kaya ni mereka dah buat amal banyak dah. Mereka bawa darjat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Okey. Lepas tu para sahabat yang miskin ni dia mengadu lagi. Dia kata apa? Dia kata yusalluna kama nusalli. Mereka ni solat sebagaimana kami mengerjakan solat. Wa yasumuna kama tasumun. Kami puasa, mereka pun puasa juga, dia kata. Kan? Cuma para sahabat kata apa? Dia kata walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Okey, para sahabat ni mereka merasa cemburu sebenarnya. Bukan cemburu sebab kaya tu, tapi mereka cemburu kerana orang kaya ni dahlah ada harta banyak, mereka boleh buat ibadat macam orang miskin, tapi orang miskin tak boleh buat ibadat
seperti orang kaya. Kenapa? Dia kata tetapi mereka ada keutamaan, mereka ada kelebihan harta. Jadi kalau mereka ada harta ni, mereka boleh dan mengerjakan haji, mereka boleh melakukan umrah, kata mereka boleh melakukan ibadat umrah, mereka dapat pergi berjihad di jalan Allah. Sebab nak berjihad ni kadang-kadang kena ada kenderaan sendiri, betul tak? Kena ada peralatan sendiri. Lepas tu mereka kata, orang miskin ni kata mereka boleh sedekah. Maksudnya para sahabat yang miskin ni, orang-orang yang miskin ni, mereka rasa cemburu sangat dengan orang-orang yang kaya ni. Yang orang kaya ni dah lah kaya, kan, ada harta banyak, tetapi mereka dekat dengan Allah, buat pahala banyak dengan Allah, kan. Orang miskin ni ada beberapa amal dia boleh buat sama macam orang kaya, tapi ada waktu, ada beberapa perkara yang orang miskin tak boleh buat. Sebab orang miskin tak ada duit nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi berjihad, kan. Mereka tak boleh buat sedekah. Jadi mereka mengadu isu itu, bukan mereka minta harta sebenarnya. Kalau kita faham mula-mula tadi tu, para sahabat sebenarnya mereka nak bertanya, macam mana kami boleh dapat darjat yang tinggi dengan buat pahala yang banyak. Sebab orang kaya boleh sedekah, tapi kami tak boleh sedekah. Orang kaya boleh pergi haji, dapat pahala haji. Kami tak dapat pahala haji. Mereka boleh pergi umrah, tapi kami tak boleh pergi umrah. So macam mana nak buat? Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan kepada mereka beberapa cara. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, ala uhaddithukum bima in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum. Maka Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata, bau tak? Dia kata, aku bagi tahu tentang amalan yang apabila kamu buat, nescaya kamu akan dapat mengejar orang-orang kaya yang telah mendahului kamu, dia kata. Kan? Sebab orang miskin, dia tak boleh nak sedekah. Orang kaya dah pergi jauh, dah buat pahala sedekah. Orang miskin tak ada sedekah. Orang kaya boleh pergi haji. So, macam mana nak kejar orang kaya ni dalam dia buat amal? Kan? Macam mana nak buat? Nabi bagi satu usul. Nabi kata, nak tak aku beritahu engkau, aku beritahu pada kamu, wahai orang miskin, engkau boleh kejar, kau boleh ikut pahala orang-orang kaya tu. Lepas tu Nabi kata, dan kalau aku nak usulkan juga, kata Nabi, amalan walam yudrikum ahadun ba'dakum. Dan Nabi kata, dan kata Nabi, kamu juga tidak akan dapat dikejar oleh orang-orang setelah kamu. Maksudnya yang kedua Nabi kata, aku nak usulkan juga usul ni, kata Nabi, yang aku nak cakap kepada kau ni, kata Nabi SAW, orang-orang yang datang selepas korang ni tak akan dapat kejar korang. Maksudnya kejar dari sudut amal. Lepas tu Nabi kata lagi, Nabi kata, wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihim illa man amila mislahu. Lepas tu Nabi kata, dan serta kata Nabi, kamu akan menjadi manusia yang terbaik di antara mereka, melainkan apabila ada orang yang melakukan perkara yang sama. Faham tak? Maksudnya sekarang, kena faham cerita dia. Menarik tuan-tuan. Tengok para sahabat. Mereka kejar apa sebenarnya? Sebenarnya para sahabat ni, mereka mengejar berlumba-lumba untuk dapat darjat yang tinggi. Berlumba-lumba nak masuk syurga ni. Tapi, orang miskin, dia terbatas nak buat amal soleh. So di sini tuan-tuan, berita gembira bagi siapa-siapa yang ada harta. Tengok. Jadi, janganlah kita memandang jelek kepada orang yang banyak harta. Tak semua orang banyak harta, orang kaya ni, orang hanya fikir dunia. Salah tu, salah. Tetapi kalau kita belajar hadis ni, siapa-siapa yang dia ada harta banyak, bergembiralah. Ambillah peluang ini juga. Okay. Jadi Nabi kata, aku nak bagi tahu kepada kau, yang kau buat amal ni, kau boleh kejar orang-orang kaya tu. Lepas tu kalau korang buat amal macam ni, kalau orang datang selepas korang, takkan dapat menandingi korang. Lepas tu Nabi kata, kamu akan menjadi orang yang terbaik dalam buat amal. Maksudnya ganjaran dia. Kecuali, kata Nabi, kalau orang-orang kaya tu buat seperti mana korang buat ni juga, tak boleh nak kata apalah. Sudah faham tak maksud dia? Okey. Lepas tu Nabi SAW pun memberikan jawapan dia. Maka Nabi SAW memberi jawapan dia. Apa dia? Kalau kita berada pada tempat sahabat-sahabat yang miskin ni kan.
mesti mereka tertanyakan, apa dia, mesti sabar-sabar. Apa dia Rasulullah, bagilah tahu kan. Maka Nabi SAW pun memberitahu. Apa Nabi beritahu? Nabi SAW memberitahu, Nabi kata, tusabbihuna. Kamu semua ucapkanlah tasbih, kata Nabi. Subhanallah, kata Nabi. Wa tahmaduna. Kamu semua memujilah Allah dan ucapan alhamdulillah, kata Nabi. Kamu semua buat apa? Wa tukabbiruna. Kamu semua bertakbirlah, membesarkan Allah dengan ucapan Allahu akbar. Bila, kata Nabi? Khalfa kulli salatin. Setiap selesai salat, apa dia? Thalathan wa thalathina. Sebanyak 33 kali selepas salat. Okey. Maksudnya hadis ni kalau kita faham dah. Nabi kata korang ni kalau nak kejar orang kaya ni buat amal, mesti lepas solat Nabi kata korang mesti bertasbih, korang semua mesti bertahmid, korang semua mesti bertakbir. Bertahmid tu apa? Subhanallah. Bertahmid tu apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan kata mesti buat 33 kali setiap kali selesai solat. Okey, kena faham hadis ni. Maknanya para sahabat fahamlah. Okey, hadis yang kita baca ni dia ada huraian panjang dia lagi, tapi saya tak bawa dia. Tapi saya akan sebutkan insya-Allah sekejap lagi, tapi sebelum tu kita tengok ringkasan dia dulu. Macam mana nak faham hadis ni. Okey, kalau kita faham hadis tadi tu, setiap kali selepas solat fardu, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Jadi kalau kita tengok bilangan ni seperti 99 kali lah. Maksudnya ada 99. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Dia akan jadi 99. Kita pernah belajar Nabi pernah usulkan tutup dengan kalimah tahlil kan? Sekali cukupkan 100. Itu adalah hadis yang lain. Nanti saya akan sebut satu lagi hadis lain yang nak menunjukkan ada kepelbagaian dalam berzikir. Okey, kita faham hadis ni dulu. Okey. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni sebenarnya dia ada panjang lagi, tapi saya tak buat hadis dia. Okey. Cerita ni, hadis ni tadi, para sahabat yang miskin tadi pun buatlah sebenarnya. Para sahabat miskin ni buat juga. Dia buatlah, dia dapatkan pasal dia nak kejar pahala. Maksudnya, kalau kita faham hadis ni kan, kalau siapa amalkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tapi kalau kita baca hadis lain sebenarnya, elok kita tambah satu lagi kalimah tahlil 100 tu. Cuma dalam hadis ni, Nabi hanya sebut 33, 33, 33. Maksudnya kita jangan ambil hadis ni saja. Jangan ambil hadis saja. Kalau kita baca hadis lain, memang Nabi cukupkan dia dengan 100. Itu ada kalimah la ilaha illallah tak? Itu kena baca hadis yang lain. Tapi kalau ada hadis ni, para sahabat tahu. Selepas solat fardu, kalau dapat pahala tinggi, darjat tinggi, bacalah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Faham tak? Maksud dia, ingat tak Nabi kata apa? Kalau kau buat amal ni, kau boleh kejar darjat orang yang tadi, yang sedekah tadi, yang dia buat haji tadi, yang mereka dapat pergi umrah tadi, yang mereka boleh berjihad tadi. Of course lah sahabat tak tinggal. Dan kalau kita baca hadis lain, rupa-rupanya orang-orang yang kaya tahu maklumat ni. Orang-orang yang kaya ahli dusur tadi pun sebenarnya mereka buat juga seperti mana para sahabat ni buat. Dan kalau kita baca hadis lain, cerita lain, sahabat-sahabat ni pun mereka jumpa Nabi, cerita benda ini. Orang kaya dah buat macam kami buat. Maka Nabi kata, nak buat macam mana, kata Nabi. Itulah kelebihan yang Allah beri kepada sebagian manusia, kepada sebagian manusia yang lain. Maksudnya di sini, dekat mana dikaitkan ia dengan syurga? Dekat mana dikaitkan dengan syurga? Sebenarnya dekat hadis mula-mula tadi. Tapi nampak tak perkataan tu? Yang para ahli dusur pergi dengan membawa darjat yang tinggi. Itu dekat situ. Darjat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Darjat yang tinggi, darajatil ula wan ni'imil muqim. Kita kena garis kat situ. Itulah dalil dia sebenarnya. Itulah sebenarnya hadis ni, kalau kita
Kalau kita tak betul-betul tengok, kita tak jumpa pun Nabi kata buat masuk syurga. Sedangkan tajuk kita amalan masuk syurga. Sebenarnya yang masuk syurga tu pada istilah tu, membawa darjat yang tinggi. Darjat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kenikmatan abadi itu sudah tentulah dalam syurga. Lepas tu darjat yang tinggi bermaksud juga adalah kedudukan di dalam syurga. Okay. Kat situ dia punya dalil dia. Maknanya lepas ni, kalau kita solat, jangan tinggalkan 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid. Dan ikut sunnahnya juga, kena tambahlah tutup. Buat yang ke-100 dengan kalimah La ilaha illallah tu. Maka itu kita kena tambah. Itu kita dah sedia maklum dah. Okay. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Okay. Hadis yang kedua, buku surat nombor 28 dan 29, bagi siapa yang ada buku. Okay. Hadis yang kedua ni, kita masih lagi menceritakan tentang zikir selepas solat. Tapi bukan selepas solat saja tahu. Zikir ini, hadis kedua ni, dia ada zikir sebelum tidur. Sebelum tidur, dia ada zikir. Kalau kita baca, Allah beri kita laluan ke syurga. Nak tahu zikirnya apa? Kita baca hadis ini. Baik. Kita baca hadis ini, hadis kedua, datangnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya terus pergi pada terjemahan dia. Okey. Sebab kadang-kadang ada yang suka baca matan dalam bahasa Arab. Jadi sebab tu saya bawa dia dalam bahasa Arab. Okay, kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Okey, saya baca elok-elok perlahan, nanti saya tunjukkan ringkasan daripada hadis ni. Sebab ni hadis ni dia dalam bentuk perkataan kan. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak fahamkan hadis ni. Okey, sabar sikit, saya baca dulu hadis ni. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ada dua sifat, kata Nabi. Dia panggil khoslatani. Awil au khallatani. Nabi kata ada dua sifat ataupun ada dua kebiasaan. Okey, kena faham. Ada dua faham Ada dua sifat ataupun ada dua kebiasaan. Macam dua amal, dia macam ada perkara yang biasa kita buat. Maksudnya Nabi kata ada dua sifat, dua kebiasaan, maksudnya ada dua tempat, dua waktu. Macam Nabi nak kata macam ada dua biasa orang buat, kata Nabi ada dua perkara ni. Okey, Nabi kata kalau dia buat dua perkara ni, kata Nabi, yang tidaklah seseorang hamba yang muslim itu sentiasa dia mengamalkannya. Nabi kata apa? Melainkan dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Okey, gariskan pada perkataan, gariskan pada maksudnya adalah tidaklah seseorang hamba itu sentiasa mengamalkannya, melainkan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini poin dia kata amal tu masuk syurga. Okey, amal tu masuk syurga. Maksudnya dia selalu pelihara, dia selalu buat dua benda ni, dua perkara ni. Dan dia akan jadi kebiasaan. Okey, dua perkara tu. Okey, apa dia? Kita akan sambung. Okey, Nabi SAW pun menyambung lagi sabdanya. Nabi kata, huma yasirun. Nabi kata dua perkara tu, kata Nabi, Allah senang je kata Nabi nak buat. Nabi kata mudah je nak buat, kata Nabi. Nabi kata, wa may ya'malu bihima qalilun. Tapi Nabi kata apa? Namun kata Nabi, sikit bebenar yang mengamalkannya. Nabi kata, dua kebiasaan ni, kata Nabi, ya Allah, senangnya nak buat, kata Nabi. Tapi kata Nabi, sikit je yang dapat buat, kata Nabi. Sikit je orang yang boleh mengamalkannya. Okey. Kita baca lagi. Kita faham dulu kat sini ya. Kita dapat daripada poin dia, zikir tu senang, tapi sikit je orang yang boleh buat. Kenapa? Jadi kita akan jumpa jawapan. Okey, lepas tu Nabi SAW pun menerangkan lagi. Nabi kata apa yang senang tu kan? Okey, Nabi kata apa kebiasaan tu? Okey, Nabi kata pertama dia kena buat apa tau? Nabi SAW bersabda, yusabbihu fi duburi kulli salatin 10. Iaitu dia bertasbih, dia ucap subhanallah setiap kali solat. Maksudnya selepas solat fardu lah.
Maksudnya setiap kali selepas solat, kita tambah sikit tu. Setiap kali solat tu maksudnya setiap kali selepas solat. Saya tertinggal perkataan setiap kali selepas. Perkataan selepas tu saya tertinggal. Setiap kali selepas solat, ada solat apa? Solat fardu lah. Solat subuh, solat sampai 5 waktu solat. Dia bertasbih sebanyak berapa? Nabi kata 10 kali je kata Nabi. Maknanya lepas sembahyang subuh, dia baca subhanallah, subhanallah sebanyak 10 kali kata Nabi. Okey, lepas tu dia buat apa lagi? Dia bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 10 kali. Lepas tu dia bertakbir. Allahu Akbar. Nabi kata wa yukabbiru 10. Dia bertakbir sebanyak 10 kali. Okey, kena faham Maksudnya Nabi kata lepas solat fardu dia baca tasbih subhanallah 10 kali. Lepas tu dia baca alhamdulillah 10 kali. Lepas tu dia baca takbir Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Faham Kena faham tu duduk elok-elok. Lepas tu Nabi kata fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Lepas tu Nabi kata sehinggalah semua zikir-zikir tadi menjadi sebanyak 150 kali disebutkan dengan lidah. Okey. Faham baik-baik Faham baik-baik. Nanti saya akan terangkan juga dengan bentuk tunjuk kata. Nabi kata lepas setiap solat fardu, kena faham, selepas setiap solat fardu, solat subuh baca, lepas bayang zuhur baca, lepas asar baca, maghrib baca, isyak baca. Dia kena baca apa? Dia kena baca cukup dengan dia baca tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Lalu Nabi kata dihimpunkan kesemuanya kata Nabi jadilah 150 kali yang dia sebut dengan lidah dia. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi kata wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Yang dia duk baca tadi tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali selepas solat subuh baca, lepas zuhur baca, lepas asar baca, maghrib baca, lepas isyak kata Nabi. So amal yang disebut tadi tu setara 1,500. Tengok saya punya hadis, saya tak nampak tu saja. Setara 1,500 dalam timbangan. Okey. Sudah bermain dengan matematik pula. Okey. Kena faham macam ni. Tak apa, saya akan jelaskan. Don't worry. Jangan risau. Hadis ni, faham situasi dia. Faham macam ni. Nabi kata, ingat keyword dia adalah setiap kali salat fardu. Yang kena faham tu. Setiap kali salat fardu 5 waktu lah. Salat fardu 5. Okey, salat fardu 5. Setiap solat fardu tu cukup baca tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Setiap solat waktu. Baca 10 cukup. Okey? Sampailah selepas solat isyak, dia akan jadi 150. Okey? 150 ni pula, pahala dia seperti 1,500 dalam timbangan. Saya tunjuklah dia punya diagram dia. Macam ni. Tengok diagram dia. Cuba kita tengok ke depan ni. Hadis dia tengok diagram ni. Supaya tak pening. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, macam ni Hadis tadi. Okey. Nabi kata lepas solat subuh bertasbih berapa kali? 10 kali. Betul? 10 kali. Tahmid berapa kali? 10 kali. Takbir berapa kali? 10 kali. Jelaskan situ Okey. Tapi Nabi suruh baca solat mana? Setiap salat fardu. Jadi tengok kita dah buat dia punya kiraan dah. Okey. Kalau kita tasbih sebanyak 10 kali selepas solat subuh, selepas solat asar, zuhur, asar, maghrib, isyak, jadi kesemua sekali berapa dah kita bertasbih sehari tu? Kan? Jadi kalau dah 5 waktu, kita dah bacalah sebanyak 50 kali. Faham Maksudnya, lepas sampailah solat isyak, kita tetap baca tasbih sebanyak 10 kali setiap solat fardu tadi, maka selepas isyak tu dihimpunkan semua, kita telah bertasbih sebanyak 50 kali. Okey. Lepas tu kita kira pula. Oh, tadi lepas subuh dah bertahmid 10, lepas zuhur 10, lepas asar 10, lepas maghrib 10, lepas isyak 10. Jadi kalau kita kumpul ke semua sekali, jadi berapa kita dah bertasbih satu hari tu? Oh, kita dah bertasbih sebanyak 50 kali. Jelas?
Lepas tu kita pun bertakbir. Lepas subuh bertakbir 10, zuhur 10, lepas asar 10, lepas maghrib 10, isyak 10. Jadi keseluruhannya berapa kali kita bertakbir? Kita telah bertakbir sebanyak 50 kali. Okay, dia nampak tak kiraan dia? Okey, kita pun combine lah, kita bercampur lah, Bertasbih sehari semalam selepas solat 5 waktu 50. Bertahmid, Alhamdulillah dah baca sebanyak 50. Bertakbir dah baca sebanyak 50. Jadi kalau kita campur keseluruhan, dapat berapa? Dapatlah sebanyak 150 kali. Nampak tak? Sebanyak 150 kali. 150 kali tu setelah dicampurkan tasbih, tahmid dengan takbir. Okey, jelas? Jelas? Faham tu? Faham ni dulu? Okey. Lepas tu, Nabi cakap apa tadi? Nabi cakap apa? Nabi kata, 150 kali yang kita sebut dengan lidah kita tadi tu, dia punya pahala dia apa? Nabi kata apa? Kita akan dapat pahala dalam timbangan itu sebanyak 1,500. 1,500 tu apa pula ni Ustaz? 1,500 ni. 1,500 tu maksudnya pahala. Macam mana boleh dapat 1,500? Tengok gambar dia betul-betul dekat nota tu. Okey, maksud dia, kita belajar. Allah Ta'ala akan kira kebaikan kita 10. Itu paling minimum. Kita baca Quran kan, satu huruf Allah bagi 10. Apa pun kita buat, Allah akan bagi 10 ganjaran dia. Oleh sebab itu, kalau kita zikir sebanyak 150 kali, cubalah kita darab dengan 10. 150 darab dengan 10 akan jadi 1,500. Terjelas tak maksud dia? Kat situ, faham Jangan keliru. Kita dah faham dulu gambar tak? Cuma yang gambar ni dia tak ada, diagram ni dia tak ada dalam buku. Lepas tu yang ada buku tu kena buat macam ni. Setengah orang dia boleh tangkap dah. Tapi kalau kita buat diagram macam ni mungkin lebih jelas. Okey. 1,500 pahala tu, macam mana boleh dapat 1,500 pahala? Dalam timbangan 1,500 pahala, dia punya kiraan dia adalah 1,500. Pahalanya macam mana? Diambil formulanya 150 kali zikir. Zikir apa 150 tu? Yang 50 tasbih tadi, yang 50 takbir tadi, yang 50 tahmid tadi tu, jika dihimpunkan semua selepas solat 5 waktu tu, dah jadi 150. Jadi 150 ini kali dengan 10, Allah beri jadilah 1,500. Okey, kat situ. Okey, faham hadis ni? Okey. Kita lanjutkan lagi sikit lagi. Okey. Mungkin ada yang terkejut, dia akan tengok, biar berbenar 10, tak pernah juga jumpa biji tasbih, tak pernah jumpa tasbih 30. Betul tak? Ada tak tasbih 30? Lagi kita akan terangkan. Okey, tak apa. Okey, kita lanjutkan lagi. Boleh tuan-tuan puan ya? Perlahan. Tak perlu kita kejar, tapi kita perlahan. Kita dah faham kat sini. Okey, lepas tu, satu lagi kebiasaan lain. Sebab tadi kan Nabi kata ada 2 sifat ataupun ada 2 kebiasaan. Satu kebiasaan yang kalau boleh jangan tinggal. Jadikan dia sebagai kebiasaan. Apa dia? Setiap kali selepas solat fardu, zikirlah minima 10 tasbih, 10 takbir, 10 tahmid. Okay, jalan kat situ. Itu kebiasaan pertama. Kan? Betul tak dia mudah? Mudah tak? Ya Allah, betul lah 10 kan? Ya Allah, mudah je. 10 je. Betul lah. Itu yang Nabi kata, keduanya mudah. Kedua tu maksudnya yang mudah pertama 10 10 10. La ilaha illallah. 10 10 10. Iya ke? Iya. Kan Nabi kata mudah, tapi Nabi kata ramai yang tak dapat nak buat dia. Kenapa? Nanti kita akan baca. Okey. Kebiasaan yang kedua yang Nabi kata mudah. Nabi kata mudah je kebiasaan yang kedua ni. Okey. Sekejap, saya macam tertinggal. Ada satu benda saya tertinggal. Sekejap. Okey, betul. Okey, selesai ya? Faham tadi. Okey, kita pergi yang kedua. Itu yang kedua. Okey, lepas tu, Nabi cakap perkara lain tau sebenarnya. Nabi kata, seolah-olah Nabi kata kebiasaan yang kedua pula. Maksudnya,
Amalan yang kedua ni, jadikan dia kebiasaan. Nabi kata buat apa? Dia bertakbir batu ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Jangan pula sebut yang takbir, takbir. Bukan sebut takbir tu. Ucapan takbir tu ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak berapa kali? 34 kali. Okey. Takbir sebanyak 34 kali. Kena kira tu 34 tu. Okey, tu 34. Bila kata Nabi? Ketika ingin tidur, kata Nabi. Maksudnya takbir Allahu Akbar sebanyak 34 kali ketika ingin tidur. Maksudnya waktu nak tidur, kena baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Lepas tu dia kena baca apa lagi? Dia kena baca tahmid. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebanyak berapa kali? 33 kali. Lepas tu dia juga kena tasbih. Subhanallah, 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 Subhanallah sebanyak 33 kali sehingga semua dia menjadi 100 kali. Nampak tak? Yalah 100 kali lah. Subhanallah 33, campur dengan takbir 33, campur dengan takbir 34, dia akan jadi 100. Yang 100 ucapan zikir tadi tu, Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada kita dengan pahala apa? 1000 kali dalam timbangan. Maksudnya kalau kita sebelum tidur, kita ucap 100 kali zikir. 100 kali zikir tu 100 apa? Kena ambil lah tadi tu. Tasbih 33, tahmid 33, takbir kena buat 34. Jadi 100. Jadi kalau kita baca setiap kali 100 itu, Allah beri ganjaran kepada kita adalah sebanyak 1000 kali di dalam timbangan. Okey, dalam timbangan. Macam mana boleh jadi 1000 kali dalam timbangan? Okey, tengok diagram yang saya nak tunjuk di depan ni. Nampak tak? Yang kat sini. Kita tengok gambar ni dulu. Tengok. Okay, nampak tak? Nah, ini dibaca sebelum tidur tadi. Tasbih 33 kali. Ucapan Allahu Akbar, Subhanallah 33. Tahmid 33. Alhamdulillah 33. Takbir 34. 33 plus 33 plus 34 dia akan jadi 100. Jelas? Jadi 100 kali. Okey. 100 kali ni Allah bagi ganjaran apa? Okey, ambil formula yang sama. Setiap amal soleh kita buat, Allah akan ganjari kita dengan 10 pahala. Dengan 10. Maka kalau kita zikir sekali, contoh kita baca Subhanallah, dapat dah 10. Kalau kita baca kali kedua, Subhanallah, Allah bagi 20. Jadi kalau kita baca Subhanallah kali ketiga, Subhanallah, Allah bagi 30. Bayangkan kalau semua jadi 100. Jadi kalau 100 kali dengan 10, jadi berapa? Dia akan jadi 1000 pahala. Okey, jelas kat situ. Faham kat situ dulu. Okey. Faham kat situ. Okey, kalau dah faham dekat situ, kita sambung balik hadis tadi. Sebab tadi mula-mula Nabi kata apa? Mula tengok ya, hadis nota depan sekejap. Okey, mula Nabi kata apa? Nabi kata, kalau dia amal kata Nabi, Allah masukkan dia dalam syurga. Okey, kena pegang tu dulu. Ini pasal amalan masuk syurga, kena faham. Nabi kata, amal yang masuk dalam syurga tu, mudah je dua-dua tu nak buat, kata Nabi. Tapi sikit je yang mengamalkan. Okey, pertama kita kena faham dulu. Kita dah faham tadi, yang mudah tu apa? Kita dah faham. Lepas solat fardu kena buat apa? Sebelum tidur nak buat apa? Kenapa dia mudah, ya Allah? Tak payah nak ada wuduk pun tak apa. Okey, boleh ucap sambil baring boleh. Tak terikat dengan mesti nak kena ngadap kiblat lah, apa tak ada. Dia mudah nak buat, kata Nabi. Semua orang boleh. Tak kalah tak hafal subhanallah. Tak kalah tak hafal alhamdulillah dengan Allahu Akbar. Kan? Kiamat kalau tak hafal tu. Okey, kena faham kat situ. Para sahabat ni, dia bertanya kepada Nabi soalan tadi tu. Tengok, sahabat-sahabat ni dia seorang yang alert. Sahabat tanya apa? Abu Hurairah kan? Dia kata, dia kata, para sahabat bertanya. Para sahabat tanya apa? Ya Rasulullah, dia kata. Dia kata, ya Rasulullah. Kaifahuma yathirun wa man ya'malu bihima qalilun? Dia tanya, ya Rasulullah. Macam mana yang kau katakan tadi mula-mula,
dua-dua amal tadi tu mudah nak buat. Tapi sikit je orang yang boleh amal. Cik explain, cik cerita, sahabat kata kan. Sebab tadi Nabi cakap kan. Maka Nabi pun jawablah. Nabi kata, kenapa sikit je yang dapat amal? Nabi SAW memberikan jawapan. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ya'ti ahadakum, ya'ni syaitan, fi manamihi. Nabi kata, kenapa ramai orang tak dapat nak buat? Nabi kata, syaitan akan mendatangi salah seorang dari kamu ketika kamu nak tidur. Apabila datang syaitan ketika kamu nak tidur, dia buat apa? Syaitan tadi pun fayunawwimuhu qabla an yaqulah. Nabi kata dah syaitan tu datang dekat dia ketika dia nak tidur, syaitan tu buatlah dia mengantuk sebelum dia dapat ucap kalimah tersebut. Maksudnya faham tak? Kenapa Nabi kata ramai orang tak boleh buat? Syaitan akan memastikan orang yang nak tidur tu jangan sampai dia boleh baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 kali. Kenapa sampai tak dapat baca? Sebab syaitan telah menidurkan orang yang nak baca kalimah-kalimah tersebut. Lepas tu kadang-kadang kita bacakan, baru baca Subhanallah. Dah tidur dah si Mamat ni. Sebab apa? Ada datangnya syaitan. Jadi kita baca hadis lain pasal syaitan datang. Betul tak? Lepas tu, macam mana pula orang lepas solat sampai tak boleh nak amal? Sedangkan 10 je. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ. Lepas tu pula syaitan ni macam mana dia nak pastikan manusia ni lepas solat jangan bacalah tasbih tu 10, takbir tu 10, tahmid tadi 10. Jangan sampai dia baca, syaitan akan buat apa? Masa dia, kata Nabi SAW, masa dia tengah solat tu, syaitan ingatkan dia, kau tak buat kerja ni lagi tau. Kau kena buat kerja lepas ni, banyak kerja kau kena buat. Faham tak? Syaitan ni, waktu solat, kalau siapa yang tak jauh daripada syaitan, dia akan bagi tahu tentang kau kena buat kerja ni, kau kena buat kerja ni, anak kau kat sekolah lah, kau gini-gini. Jadi, apabila kita teringat dalam solat, nak buat banyak kerja lagi nak kena buat selepas itu kan, maka dia buat apa? Maka syaitan mendatangi dia ketika dia solat, maka selepas solat tu, dia buat apa? Dia buat apa? Maksudnya, dia tak sempat lah. Sekejap. Syaitan juga mendatanginya selepas dia selesai mensolat, lalu dia mengingatkan kepada orang itu. Maksud dia, syaitan ni, cara dia tak nak bagi kita sempat nak ucap tasbih 10, tahmid 10, takbir 10 tadi, dia akan buatkan kita teringat kita banyak benda nak buat. Jadi lepas salam je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, terus cabut. Faham tak? Sebab dia kata, anakku kat sekolah dah lupa lah. Dia macam tu. Dia akan buat. Sedangkan sempat je nak baca 10 tadi tu. Faham tak maksud dia? Tapi disebabkan syaitan ni bagi orang tu ingat banyak benda nak buat ketika salat tu, menyebabkan orang itu tidak sempat mengucapkan walaupun 10 kali subhanallah, walaupun alhamdulillah 10 kali, walaupun Allahu Akbar itu sebanyak 10 kali. Yang masa tidur tu pula, kenapa sampai tak sempat? Belum sempat nak cukup 10 kali, dia dah tertidur. Sebab apa? Mengantuk. Tidur. Jadi dia telah terlepas peluang untuk dia dapat pahala 1,500 pahala dalam timbangan nanti. Dia juga terlepas pahala 1,000 pahala ketika dia sebelum tidur dia boleh baca zikir tadi. Maka terlepaslah peluang untuk satu laluan nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita kata terlepas tu tak ada jalan lagi ke syurga, tak. Tapi salah satunya peluang ini. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas dalam bab ini. Sebelum saya nak lanjutkan pada tuan-tuan dan puan-puan, sekejap.
Sebelum saya nak lanjutkan dengan hadis yang jap ni ada mana ni ya? Ni sama kan? Kita dua jap. Zikir selepas Okey. Tentang perempuan ya, sebelum saya lanjutkan, saya nak membuat sedikit berikan sedikit izin untuk saya perincikan sedikit isu tentang zikir lepas solat tu supaya tuan-tuan tidak terkejut. Okey, maksudnya begini. Selama ini kita mungkin biasa buat tasbih berapa kali? 33, betul? Kita biasa diajar tahmid, ucap alhamdulillah berapa kali? 33, betul? Kita biasa juga belajar mengamalkan baca takbir 33 kali. Lepas tu kita akan tutup sekali dengan kalimah tahlil. Cukup jadi 100. Dan kalau kita tengok, kalaulah guna tasbih, okey, penggunaan tasbih ni khilaf pada ulama. Tapi pendapat yang benar kita boleh guna sebab wasilah nak kira kan. Jadi kita biasa jumpa biji tasbih kan 100 kan, jumpa 100. Ataupun kita jumpa 33 kan. Kita jarang jumpa tasbih yang 30 je. Ada tak tasbih yang 30 biji tasbih tu kan? Kenapa 30? Sebab hadis tadi 30. Okey, maksudnya macam ni. Kena faham macam ni. Okey. Apabila kita makin banyak kita belajar hadis, kita belajar, sebenarnya kita dapat banyak keperbagaian maklumat. Okey. Ini bermakna, kita kena catat. Okey. Setakat yang kita jumpa hadis-hadis yang cerita lepas solat ni nak zikir apa? Lepas solat ni nak baca. Nak baca tahmid berapa, nak baca takbir berapa. Ustaz, unmute. Okey. Ada 4 kaedah macam mana kita nak baca tasbih lepas solat, kita nak baca tahmid lepas solat, macam mana kita nak baca takbir lepas solat. Ada 4 kaedah. Ada 4 kaedah ya. 2 kaedah kita dah sebut tadi, tapi tak apa, saya setkan ulang balik supaya kita tidak terkeliru. Jangan ingat ya, jangan kita beranggapan kita tak pernah dengar selama ni yang 10-10 tadi kita kata, biar betul, tak pernah dengar. Kita jangan beranggapan perkara kita tak pernah dengar, tak pernah amal, itu tidak ada. Sedangkan tadi kita dah bawa apa? Hadis Nabi SAW. Kita faham macam tu. Apabila kita makin banyak belajar, makin kita banyak baca hadis Nabi SAW, kita akan mendapati banyak cara yang Nabi ini dia berzikir. Dia tak zikir satu saja. Sebab kita belajar yang itu saja, kita duk amal satu saja. Tapi sebenarnya ada 4 kaedah. Tolong tulis, ada 4 kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah yang pertama, cara berzikir yang nak baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tadi tu kan. Kaedah pertama kita tulis. Kaedah pertama, kita ambil hadis tadi. Kaedah pertama apa? Kita boleh amalkan dalam bentuk tasbih 10, takbir tahmid 10, takbir 10. Cukup 30. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, takbir 10. Kau tanya ambil mana? Nanti kalau imam tu baca, aku tak, mana pula 23 kali lagi ni, 10 dah berhenti. Salah ni. Tak. Itu betul. Itu ikut hadis Nabi juga. Okey, kena faham itu. Itu kaedah pertama. 10, 10, 10. 10 tu maksud apa? Tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Ada hadis ni. Okey, itu yang pertama. Hadis riwayat Abu Daud tadi. Yang kedua adalah caranya. Cara kedua adalah 25 kali tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. 25 kali. Okey. Lepas tu tahmid berapa kali? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 25 kali. Lepas tu dekat takbir, baca apa? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Berapa kali? Sebanyak 25 kali. Lepas tu kita ucap tahlil. La ilaha illallah, la ilallah tu kita baca sebanyak 25 kali juga. Maknanya kaedah kedua 25, 25, 25, 25. Jadi jumlah semua berapa? 100. Okey, 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir, 25 kalimah tahlil. La ilallah tu 25 kali. Ini hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i.
Okey, kaedah kedua ni hadis riwayat Imam Nasa'i. Itu kaedah kedua. Kaedah ketiga adalah 33 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. 33 kali tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Dan takbir 34. Takbir 34. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 34. Jadi dia akan jadi 100. 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Yang kaedah 3 zikir ini, tasbih, tahmid, takbir tadi tu dia sama macam zikir sebelum tidur. Dia sama saja zikir sebelum tidur. Kalau kita baca sebelum tidur dia apa? 33 tasbih, 33 tahmid, 34 kali takbir. Okey, sama. Okey, dapat 3 kaedah. Kaedah yang keempat, ini yang biasa kita buat. Ini biasanya orang buat antara kaedah yang keempat ni biasa kita dengar lah. Apa dia? 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Sekali kalimah yang tahlil tadi tu. La ilaha illallah la syarika lah. Itu yang terakhir sekali. Sekali saja. Hadis riwayat Muslim yang tu. Okay, dapat berapa? Dapat 4. Jadi hadis yang kita baca yang Nabi kata 33 yang mula-mula teringat tak? Ingat tak kisah ahli dusur tadi? Ingat tak orang yang kaya tadi? Yang orang miskin yang datang jumpa Nabi, yang Nabi kata kalau korang nak tinggi darjat korang, boleh kejar pahala orang kaya tadi. Yang 333 tadi tu sebenarnya dia kena ambil hadis lain, kena baca hujungnya kalimah tahlil lah. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul ala kulli syai'in qadir tu, ayat tu kena baca 100. Kena baca sekali, jadi cukup 100. Okey, tuan jelas tak? Ada 4 cara macam mana nak ucap tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ada 4 cara. Saya ulang balik semula. Okey, berdasarkan hadis yang kita belajar ni, yang ni kalau boleh jangan tinggal lah. Cara pertama ni kalau boleh jangan tinggal. Paling minima yang ni. Sibuk macam mana pun. Sebab Nabi bagi laluan, Allah bagi laluan ke syurga tadi kita belajar. Macam mana kaedah pertama? Tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Tapi kena baca setiap kali solat lah. Okey. Kaedah kedua macam mana? 25 takbir, 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir, 25 kalimah tahlil. La ilaha illallah la syarika lah tu kena baca 25 kali. Kaedah ketiga adalah 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Okey. Kaedah keempat, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, sekali kalimah tahlil. Okey, jelas saudara perempuan dapat kat situ supaya tuan-tuan makin belajar, makin tahu rupa-rupanya sunnah Nabi ni. Sebab tu saya kata, kalau kita belajar macam mana Nabi solat kan, tuan-tuan akan dapat kepelbagaian macam mana Nabi solat. Kalau tak belajar macam mana Nabi solat, macam mana Nabi berzikir, macam mana Nabi baca doa iftitah, kita akan dapat yang itu je lah. Sampai bila-bila daripada sekolah rendah, sampailah bila-bila. Tapi kalau banyak belajar hadis Nabi, kita akan jumpa banyak kepelbagaian. Dan sunnahnya, kita tukar-tukar lah. Kadang-kadang ada waktu tu kita sibuk sikit. Kan? Kita pendekkan lah. Ada waktu tu, kita ada lapang banyak. Panjangkanlah zikir. Islam ni dia tidak membebankan. Islam ni mudah. Tapi nak mudah tu kena ada ilmu. Ada masa sibuk, baca pendek. Ada masa tak sibuk, baca panjang. Allah bukan suruh solat tu sampai sehari tu solat. Tak ada zikir. Tapi diberikan jalannya. Itulah rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada kita. Okay, selesai untuk zikir tadi. Okay, kita pergi kepada zikir selepas berwudu. Ini adalah zikir yang bisa baca selepas wudu. Okey, selepas berwudu. Dalam buku, siapa yang ada buku, dia sila buka, dia boleh rujuk buku surat nombor 30 dengan buku surat nombor 34 yang B tu. Zikir selepas berwudu. Zikir ni maksudnya doa lah. Lepas berwudu. Nak baca zikir apa? Nak baca doa apa lepas berwudu dia? Zikir lah. Zikir. Okey. Sebelum kita masuk hadis zikir selepas berwudu, pastikan cara mengambil air, cara berwudu itu kena sempurna. Kena pastikan dulu.
Zikirlah banyak mana pun. Tapi kalau wuduk itu tidak sempurna, dibimbangi tak dapat kelebihan zikir itu. Sebab wuduk itu penting dulu. Jadi pastikan wuduk itu sempurna dulu. Sempurnalah. Basuh muka, kena sampai basuh muka bagi sempurna, basuh tangan, biarlah sampai ke siku, pastikan sampai ke siku, lebih lagi baik. Lepas tu basuh menyapu kepala bagi sempurna, termasuklah menyapu kaki hingga kedua buku lalu. Okey, dah selesai yang itu, kita baca zikir ini. Tengok dalam nota. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayasbighu alwudu'a." Okey, penting sangat baca hadis atas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti pada terjemahan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kamu yang berwuduk. Okey, dia berwuduk lalu dia menyempurnakan atau dia memperbaiki wuduknya itu. Maksudnya Nabi mensyaratkan dia berwuduk dulu, tapi waktu dia berwuduk tu sempurna. Lepas wuduknya sempurna, summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan. Dia ucap doa apa? Okey, kita tengok dalam nota tu, saya telah warnakan hitam tu saya tu. Ayat tu yang tulisan yang hadis yang Nabi kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini zikir ni kena baca selepas berwuduk, tapi wuduk kena sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita baca terjemahan dia, ni adalah kalimah syahadah sebenarnya. Kalimah tahlil, kalimah syahadah. Kita katalah lepas berwuduk, aku bersaksi bahawa tiada ilah iaitu Allah selain, tiada yang layak disembah melainkan Allah, yang tiada sekutu bagi dia, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Rasulnya. Rasulnya dan Rasulnya tu saya tu ulang 2 kali. Tolong padam dan Rasulnya. Saya tu ulang 2 kali. Nabi kata apa? Allah bagi kelebihannya. Illa, melainkan. Futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Melainkan akan dibukakan untuk si pengambil wuduk tadi dengan sempurna dan dia berzikir tadi, Allah bukakan untuknya pintu syurga yang berjumlahnya sebanyak 8 pintu. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dan dia boleh masuk ke dalam syurga mengikut pintu yang mana satukah yang dia suka. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ni kita dapat belajar faktanya syurga ada 8 pintu. Tetapi Allah buka ke 8 pintu itu bagi orang yang berwuduk setiap kali berwuduk, tak kira berwuduk nak solat ke, dia berwuduk sebab dia nak baca Quran ke, dia berwuduk sebelum bertidur ke, berwuduk sebab Nabi kata umum dia berwuduk, tapi sempurna dia mengucapkan zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala akan bagi dia masuk syurga, dia boleh masuk syurga mana-mana pintu yang dia nak masuk. Allah bukakan 8 pintu dia nak masuk yang mana. Dia boleh masuk pintu ikut orang yang kuat puasa ke, dia boleh masuk pintu itu ikut orang yang kuat solat ke, dia boleh masuk pintu orang yang kuat sedekah, dia boleh masuk ke 8 pintu tu, mana-mana dia pilih lah nak masuk yang mana. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, habis tentang wuduk ni. Kita pergi kepada zikir lain. Zikir lain, ini adalah zikir yang ketiga yang perlu dibaca
dikaitkan ia maksudnya zikir yang zikir yang lain yang Allah berikan kita jaluan ke syurga adalah memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ikut hadis Nabi tu, Nabi sebut sampai itulah. Setakat itu. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Sebelum kita baca hadis yang kata dapat syurga la haula wala quwwata illa billah ni, apa kata kita fahamkan dulu apa makna zikir ucapan hauqalah ni. Hauqalah ni ucapan la haula quwwata illa billah ni, apa makna haula? Apa makna quwwata? La haula, apa makna la haula? Apa makna wala quwwata? Okey, apa makna dia? Okey. Kita terus pergi kepada nota ni. Okey, kita faham dulu hadis tu. Okey, tengok tajuk pengertian la haula wala quwwata illa billah. Okey, dalam buku tiada ya maklumat ni, jadi kena buat catatan. Okey, pengertian ucapan la haula wala ni apa dulu? Okey, pengertian pertama. Terus ya. Pengertian pertama. Apa makna la haula wala quwwata illa billah tadi tu? Okey, pengertian dia apa? Pengertian yang pertama adalah pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membuat ulasan apa makna la haula dan apa makna wala quwwata. Okey, beliau kata la haula, maksud dia apa? La haula iaitu tiada daya. Apa makna tiada daya? Kenapa kita kata aku tiada daya, saya tiada daya? Apa maksud saya tiada daya? Saya tiada daya tu bermakna apa? La haula an ma'siyatillahi illa bi'isnati. Di sebalik kita ucapkan tiada daya, maksud dia apa? Tiada daya untuk jauhkan perbuatan maksiat kepada Allah, melainkan Allah beri penjagaan. Maksud dia, kita tak boleh nak jauh maksiat kalau Allah tak lindung diri kita daripada kita buat maksiat tu. Itu maksud tiada daya. Yang pertama, kita dapat ini pengertian pertama, Abdullah bin Mas'ud yang beri pengertian. Jadi kalau kita ucap la haula wala quwwata, la haula tu maksud apa? Kita telah menyebut, memperakui kepada Allah. Kita kata ya Allah, aku tiada daya untuk jauhkan mana-mana maksiat ya Allah, kalau kau tak jaga diri aku ya Allah daripada maksiat tu. Kalau kau tak jauhkan aku ya Allah daripada maksiat tu, aku tiada daya untuk elak ya Allah. Itu maksud la haula. Apa makna pula wala quwwata? Wala quwwata, kata Abdullah bin Mas'ud, bermakna wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatih. Wala quwwata tu kita kata dan tiada kekuatan, tiada upaya. Apa pula makna tiada upaya? Okey, makna tiada upaya ataupun tiada kekuatan bermakna apa? Tiada kekuatan nak buat sesuatu ketaatan kepada Allah melainkan setelah Allah beri pertolongan. Kita faham macam tu. Maksudnya apa makna wala quwata? Wala quwata tu maksudnya kita takkan mampu nak baca Quran kalau Allah tak tolong bagi kekuatan. Wala quwata tu bermaksud kita tak mampu nak solat kalau Allah tak bagi kita kekuatan. Itu maksud dia. Kita tak mampu nak bangun solat malam kalau Allah tak bagikan kekuatan. Ingat tuan-tuan, kita manusia yang lemah tau. Kita jangan cakap kita boleh jauh maksiat, saya tahu dosa, tapi kalau depan mata kita, belum tentu kita ada kekuatan, kita ada daya untuk elak, dan belum tentu Quran depan mata kita, belum tentu kita boleh baca. Semua itu perlukan
Allah. Sebab tu di hujung perkataan tu ada apa? La haula wala quwata illa billah. Nampak tak? Illa billah. Illa billah maknanya kalau kita ambil nombor satu tadi, kita kata, Ya Allah, la haula wala, kita kata, Ya Allah, aku tak boleh jauhi maksiat ini. Aku tahu dia dosa besar, Ya Allah. Aku tahu dia salah, Ya Allah. Tapi aku tak boleh nak elak dia kalau engkau tak bagi kekuatan dari sudut jagalah aku, Ya Allah, daripada buat benda tu. Apa makna wala quwata? Ya Allah, aku tak akan ada kekuatan, tiada upaya nak buat kebaikan. Aku tahu sedekah tu bagus, Allah, tapi nak keluar duit ni, Ya Allah, berkira fikir panjang, Ya Allah. Kalau kau tak bagi aku kekuatan, Ya Allah, aku mungkin tak akan mampu nak buat kebaikan. Okey, kat situ kena faham dulu. Supaya zikir ni dia manis. Datang khusyuk, datang perhayatan kalau faham. Jangan kejar kelebihan saja, tapi fahamkan. Okey, pengertian satu. Okey, pengertian dua, ini para ulama menyebut secara umum. Ini definisi sebagai ulama lain pula kata, okey, di sudut pandang dua ya. Sudut pandang yang kedua, sudut pengertian kedua, kalau kita ucap la haula wala, kalau kita la haula dengan wala quwata illa billah, apa makna dia? Okey, kalau kita ucap la haula maksud dia apa? La haula fi daf'i syarrin. Okey, kalau kita kata tiada daya, maksud dia adalah aku tiada daya nak elak keburukan. Kat situ kena faham. Wala haula tu dia kaitan dengan keburukan. Kena faham tak? Keburukan, benda-benda yang membahayakan kita. Kita tak akan boleh elak diri kita daripada orang aniaya kita. Kita tak boleh nak elak diri kita daripada orang nak menzalimi kita. Kita tak boleh nak elak diri kita daripada orang sihir kita, melainkan Allah bantu kita. Jadi cara nak minta perkara itu kepada Allah dengan banyakkan ucap la haula. Jadi kalau kita kata la haula, kita kata, Ya Allah, aku tak ada daya nak elak daripada sebarang keburukan, wala quwata fi tahsilil khairin illa billah. Okey, makna wala quwata pula, aku tiada upaya nak dapatkan kebaikan kecuali dengan izin engkau, dengan kekuatan yang engkau beri, Ya Allah. Faham tak? Maksud dia, orang yang ucap la haula wala quwata ni, dia sebenarnya satu zikir yang minta Allah tolong. Minta Allah tolong, beri kekuatan, berikan daya, upaya. Yang pertama adalah untuk kita jauh dan lindung diri kita daripada kita buat maksiat. Dalam masa yang sama, kita minta Allah kekuatan supaya beri kita kekuatan untuk kita rajin, kita mampu nak buat kebaikan. Begitu juga kita tiada daya untuk kita elak daripada perkara-perkara yang buruk, melainkan kalau Allah jaga kita. Kita juga tidak ada sebarang upaya untuk kita buat sebarang kebaikan kalau Allah tidak memberikan, kuatkan hati dan jiwa kita. Jadi moga-moga kat situ tuan-tuan fahamlah. Secara ringkas dia macam tu. Jadi kalau kita dah faham ucapan ini, maka apa kelebihan dia? Okey, kita akan tutup dengan hadis ni. Okey, ada dua hadis dalam buku ni yang dinukilkan oleh penulis kitab ni. Okey, nombor satu. Sabda Nabi SAW dia bermaksud. Nabi kata, Nabi bersabda kepada Abu Musa. Hadis pertama ni, kisahnya Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada engkau salah satu harta simpanan yang paling berharga dalam syurga. Kalau tadi tu kita bincang tentang pokok-pokok kan. Yang ini pula Nabi kata dalam syurga tu engkau akan dapat perbendaharaan harta yang paling berharga dalam syurga. Nabi kata, engkau nak tak aku tunjukkan kau macam mana nak dapat harta simpanan dalam syurga tu yang paling berharga. Abu Musa kata apa? Bala ya Rasulullah. Afkah ya Rasulullah? Sudah tentu ya Rasulullah, aku nak tahu. Maka Nabi pun kata, ucapkanlah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ucapkanlah banyak kali. Okey, dah jelas itu. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, hadis kedua untuk menguatkan baca ucapan la haula wa la quwata illa billah ni Allah bagi syurga. Kata Nabi SAW kepada sahabat lain pula. Kalau tadi Nabi cakap kepada Abu Musa, ni Nabi cakap kepada Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi kata,
yang mana Abu Zar dia kata tentang Nabi cakap dekat dia. Abu Zar kata apa? Dia kata kekasihku, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pesan dekat aku, telah wasiat kepada aku supaya an aksira min qaulin, supaya banyakkan ucap apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Kat situ saja. Maknanya kata Abu Zar, kekasih aku iaitu Rasulullah SAW selalu pesan dekat aku supaya aku banyak kali ucap apa? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa Nabi suruh ucap banyak-banyak? Kata Nabi, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, kerana sesungguhnya ucapan itu adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di dalam syurga. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Okey. Harta simpanan berharga dalam syurga ini, kalau ikut Al-Imam An-Nawawi mengulas, maksudnya Allah nak bagi ganjaran pahala yang sangat banyak di dalam syurga. Jadi dikaitkan ia dengan syurga. Ucapan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tamatlah kita untuk tajuk beberapa zikir. Ada beberapa zikir lagi yang kita akan belajar pada minggu depan ya. Ada sikit lagi. Iaitu zikir apabila masuk ke pasar raya, boleh dapat syurga tau. Masuk pasar raya, boleh dapat syurga. Pergi pasar malam, boleh dapat syurga. Pergi mana? Pergi pasar borong, boleh dapat syurga. Macam mana? Nanti kita akan belajar pada minggu depan. Dan waktu kita nak zikir untuk kita bangun tidur, sebelum tidur ada lagi satu cara macam mana kita dapat syurga. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Kerana kita banyak lagi, cukuplah dah dekat 1 jam lebih kan, kita dah 1 jam setengah. Okay, mungkin kita pun banyak urusan, jangan lupa ya, kita belajar juga, tapi jangan lupa tanggungjawab orang sekeliling kita, jangan lupa ya, kalau ada ibu bapa khidmat pada mereka, anak-anak jangan lupa hak mereka, begitu yang lain ya. Cukuplah 1 jam setengah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu dan jam yang sama. Okay, saya mungkin jawab beberapa soalan kalau ada. Sekejap ya. Sekejap ya, saya jawab soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan doa kat dalam zikir dalam tandas tadi Ustaz. Bolehkah kita baca tu? Tak boleh. Kan lepas kita ambil wuduk tu. Maknanya di luar. Sebab baiknya kita keluarlah. Keluar lepas kita ambil wuduk, kita keluar, kita baca. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebab itu kita tak digalakkan berlama-lama berada dalam tandas lah. Kenapa? Kerana kalau kita berada dalam tandas, kita tak dapat nak zikir. Sedangkan kita ini digalakkan untuk banyak zikir pada Allah. Oleh sebab itulah sunnah Nabi SAW, lepas kita keluar tandas, kita akan baca doa apa? Kita baca doa minta pengampunan tau. Ghufranaka. Kita kata keampunanmu ya Allah. Kenapa lepas kita masuk tandas, kita keluar tandas, kita minta keampunan Allah? Kerana hikmah dia, kita telah memutuskan zikir kita ingat kepada Allah. Lepas tu kita jangan lama-lama. Lepas hajat kita cukup sempurna dah, terus kita tinggalkan. Baik, kita tak ada soalan yang ada. Okey. Ada yang tanya. Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak bertanya, saya ada tengok dekat YouTube lah, dia kata macam ada cerita Saidina Ubay. Dia bertanya pada Rasulullah kan mengenai selawat. Lepas tu Rasulullah memberitahu kebaikan berselawat boleh mengganti semua zikir-zikir yang dia lakukan. Macam mana keadaan macam tu ya Ustaz boleh dia ke berselawat? Dia kata dia menanya kepada Rasulullah banyak mana dia nak berselawat kan. Jadi dia kata kalau katalah dia berselawat sepanjang 6 jam, dia buat 1/2 daripada selawat zikir dia tu untuk selawat. Jadi Rasulullah kata kalau kau memperbanyakkan lagi bagus. Jadi dia kata okey, sekarang dia
menggantikan semua keseluruhan zikir dia dengan berselawat. Rasulullah kata itu lagi baik. Jadi saya nak tanya Ustaz, benda tu betul ke? Ataupun kalau macam betul kedudukan tu, macam mana selawat boleh mengganti segala zikir? Dia cerita Saidina Ubay, Ustaz. Saya sudah ubah. Okey, kejap. Ada hadis yang sebut tentang doa tu sekejap. Cuma pertama isunya pertama kejap. Saya tunjukkan dia punya ni lah. Saya tunjukkan kejap. Yang pertama hadis tu kejap. Yang pertama riwayat tu dulu. Riwayat tu sahih tak sahih yang Nabi menyebut tu. Yang kedua sekejap. Yang kedua ada hadis sebegitu. Saya tunjukkan kat sini kelebihan dia. Doa dimabulkan Allah. Okey, jap. Nanti saya mungkin kena bukan. Yang sebenarnya menggantikan semua zikir tu itulah riwayat tu Allah Ta'ala. Setakat ada nota tentang selawat ni tak jumpa. Cuma saya tunjukkan zikir ni. Selawat ni. Sekejap Sekejap, saya tunjukkan, saya kongsikan sekejap. Tak nampak tak dekat depan nota ni? Ya, nampak Ustaz. Okay. Kalau jawab soalan puan tadi, sebenarnya Ubay bin Ka'ab kan? Tadi siapa nama dia? Betul-betul Ubay bin Ka'ab. Okey. Sebenarnya hadis tu maksud lain. Ubay bin Ka'ab, kalau kita baca hadis ni, Ubay bin Ka'ab, dia pernah kata kepada Nabi SAW, dia kata macam ni. Dia kata, kejap, saya kecilkan sikit lagi. Dia tu tengok kejap. Mana dia punya ni? Saya nak kena kejap. Okey, tak apa, tengok kejap sini. Okey, kalau kita baca kat sini kan. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku nak banyak keselawat kepada engkau. Okey, oleh itu dia tanya Rasulullah, berapa banyak? Sebab selawat ni dia jadi pembuka kepada doa tau. Selawat ni juga sebenarnya dia doa, kena faham Selawat ni siapa belajar, selawat ni sebenarnya doa. Jadi dia tanya pada Rasulullah, berapa banyak aku nak doa? Dengan gunakan selawat tu sebagai doa, berapa banyak untuk aku selawat kepadamu? Nabi kata 1/4 kata Nabi. Nabi kata mula-mula Nabi kata terserah kepada engkau banyak. Lepas tu Ubay bin Ka'ab kata apa? Kalau aku baca 1/4 boleh. Nabi kata terserah kepada engkau. Kalau aku nak tambah lagi banyak, lagi baik. Lepas tu dia kata kalau separuhnya aku selawat je. Faham tak? Dia berselawat sebab kita sedia maklum kalau selawat kan kita jadikan dia sebagai pembuka untuk kita doa hajat. Contoh kita minta lapang dada, nak murah rezeki kan kita mula dengan selawat. Jadi sahabat ni dia nak dijadikan doa tu selawat saja. Maka Nabi kata 1/4. Nabi kata ikut. Kau nak baca semua doa tu selawat saja pun tak apa. Sebab selawat tu pada doa. Itulah permintaan rahmat dari Allah sebagainya. Jadi dia kata kalau macam tu aku nak baca 1/4. Nabi kata nak tambah lagi tak apa. Dia kata kalau aku buat separuh boleh tak? Nabi kata kalau aku nak tambah lagi separuh tu pun boleh. Lepas tu dia kata kalau aku nak baca 2/3. Nabi kata terserah kepada engkau. Kalau aku nak tambah lagi baik. Lepas tu dia kata ya Rasulullah aku nak jadikan semua doa aku tu untuk mendoakan kau, selawat pada kau. Maka apa jawapan Nabi SAW? Ni jawapan dia betul. Nabi kata sekiranya kau buat macam tu, akan dicukupkan segala keperluanmu dan diampunkan semua dosamu. Cuma yang kata menggantikan semua selawat, menggantikan semua zikir tu, saya wallahu ta'ala kat situ. Tapi kalau ikut hadis ni betul, Nabi kata kalau kau baca dalam salawat kau selawat je. Sebab niatnya selawat ni doa. Baca je lah untuk Allah limpah. Maknanya doa lah Ustaz, bukan zikir ya Ustaz. Dia macam ni. Doa ni pun dia zikir. Kena faham. Doa tu pun sebenarnya dia juga adalah zikir. Zikir dia umum. Zikir ni adalah istilah umum. Zikir ni mengingat Allah. Zikir yang paling afdal baca Quran. Orang yang berdoa tu juga sebenarnya dia zikir juga. Tapi biasanya kalau sebut zikir, dia zikir yang khas tu lah. Tasbih, tahmid, semua tu. Jadi yang hadis yang betul, dalam ikut hadis dari riwayat Imam Tirmizi ni, Nabi cuma sebut kelebihan dia, kalau kau doa kan, kalau kita doa, kita tak minta apa-apa. Ada orang kan dia minta daripada selawat pada Nabi, dia akan minta, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, engkau lapangkan dadaku, engkau murahkan rezeki kan. Itu dipanggil doa hajat. Ada hajat sesuatu. Tapi lelaki ni dia baca semua.
Selawat je kerja dia. Selawat je dalam doa dia. Maka Nabi kata, fadilat dia dapat apa? Allah Ta'ala akan cukupkan segala keperluanmu dan Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosamu. Cuma yang puan tanya soalan tadi tu, yang dia kata menggantikan semua zikir tu, saya wallahu ta'ala alam tentang riwayat hadis tu. Kat situ saya tak tahu kat situ. Wallahu ta'ala. Kalau puan Maknanya dapat... Ustaz, maknanya Ustaz ada perbezaan lah doa dengan zikir tu kan Ustaz, tak boleh lah menggantikan zikir kalau doa tu macam valid lah benda tu kan Ustaz kan? Dia bukan. Isunya bukan masalah zikir dengan doa tu. Isunya pada hadis tu yang kata boleh menggantikan semua zikir. Yang boleh kalau menggantikan semua doa tu, apa maksud menggantikan semua doa? Maksud dia kalau tak doa lain cukup baca doa ni, itu mungkin. Tapi menggantikan zikir macam puan tadi tu, yang tu kena verify lagi. Apa maksud dia menggantikan semua zikir tu? Tapi kalau menggantikan semua doa, dia lebih tepatlah seperti mana hadis ni. Okay. Itu Ustaz, maksudnya. lagi satu nak tanya Ustaz. Kalau macam selalu kalau kita berselawat, kita boleh bertawasul. Tapi kalau macam kita berzikir macam subhanallah tu, boleh ke kita bertawasul macam kita ada masalah? Lepas tu kita bertawasul, ya Allah aku bertawasul dengan zikir-zikir kalimat agungmu untuk kau angkatlah masalahku ini. Boleh ke Ustaz kita berdoa macam tu? Okey. Dia yang dianjurkan bertawasul kepada Allah tu melalui nama-namanya. Nama-namanya boleh subhanallah, macam dalam ayat Quran surah Al-A'raf tu Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala mempunyai nama-nama yang mulia, maka berdoa dengan dia. Memang sunnahnya kita bertawassul dengan menggunakan nama Allah. Sebab itu ketika kita berdoa, sebelum nak minta selesaikan masalah, sihat ke tubuh badan, nak keluar daripada kesulitan, sebab itu kena puji Allah tu banyak. Kena bertawassul dengan nama Allah mula-mula. Sebab itu kita anjurkan doa. Kalau puan ikut kelas tafsir surah Al-Ikhlas, yang kita buat pada hari Khamis petang tu, kita dah ajar. Antaranya, kita kalau kita nak zikir pada Allah, kita kena, sebelum kita doa, kita mula banyakkan puji Allah dulu. Puji dengan memanggil nama dia. Sebab lepas tu kita nak sebab selepas tu kita nak minta hajat. Jadi antaranya yang macam kisah sahabat tu, dia membaca, dia sebut nama Allah Al-Husna yang ada dalam surah Al-Ikhlas tu. Dia katalah, dia kata, ya Allah, aku minta kepadamu kerana engkau sesungguhnya engkau ini adalah ahadun, engkau ni samad, lam yalid walam yulad, kalau kepada ahad. Maka Nabi dengar lelaki ni baca, Nabi kata dia telah meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia, maka tidak ada doa yang diminta dengan menggunakan nama Allah yang mulia, melainkan doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Ataupun tuan-tuan, puan kita kena ambil maklum, nak berdoa ni juga boleh banyak menggunakan nama Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Siapa yang ikut kelas tafsir surah Ar-Rahman pada setiap hari Selasa, kita dah sebut isu itu. Sebab dalam surah Ar-Rahman ada 2 kali sebut nama Allah Tabar, yang menyebut nama Allah wa yabqa ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi Nabi sendiri mengatakan alidhu. Nabi kata perbanyakkanlah selalu memanggil ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ataupun paling mudah boleh baca umum. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa tu minta pada Allah. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah itu memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, kita mungkin berhenti di sini. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi mengikuti pengajian ini ya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita rahmat. Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga dengan Allah mengampunkan dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan memberikan kita kekuatan. Allah bagi kita bimbingan untuk kita mengamalkan ilmu yang kita belajar pada Saban minggu. Terima kasih kepada host juga kerana sudi meluangkan masa bantu kita semua untuk kita belajar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih host.